Bahasa Melayu tahun 2. Situasi di sekolah, situasi di rumah. Aktiviti memurnikan teks dari aspek tanda baca. Murid-murid, jom mari kita kenali apakah itu tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Murid-murid, mari kita lihat tanda baca utama ialah 1. Tanda noktah atau titik. Tanda ini diperlukan pada setiap hujung ayat untuk kita berhenti. Tanda koma pula ialah tanda di mana memisahkan perkataan-perkataan untuk menyambung ayat dan berhenti sekejap sebelum meneruskan bacaan. Tanda tanya atau soal digunakan pada akhir ayat berbentuk pertanyaan atau soalan. Tanda seruan pula digunakan apabila ada penggunaan kata-kata seruan di dalam ayat serta untuk ayat-ayat yang mempunyai tujuan penegasan. Contoh kata seru ialah seperti wah, amboi, aduh. Tanda sempang atau sengkang kebiasaannya digunakan dalam perkataan kata ganda. Tanda noktah bertindih biasanya digunakan dalam petikan dialog di mana ia berfungsi memisahkan nama-nama watak dan ayat-ayat yang dilafazkannya. Tanda pengikat kata atau petik digunakan dalam ayat dialog. Ada 2 pasang tanda pengikat. Tanda pengikat yang pertama digunakan pada awal ayat dialog. Kemudian di akhir dialog diletakkan satu lagi tanda pengikat. Murid-murid, perbezaan penggunaan tanda noktah bertindih dan tanda pengikat kata ialah tanda noktah bertindih lebih digunakan dalam petikan dialog berbentuk skrip, iaitu nama-nama watak, nama orang, semuanya berada di sebelah kiri, manakala ayat dialognya pula disusun di sebelah kanan. Berbeza dengan penggunaan kata pengikat yang digunakan untuk dialog yang diletakkan di dalam karangan pendek ataupun di dalam cerita serta di dalam petikan. Murid-murid, mari kita lihat buku teks jilid 2 muka surat 15. Di dalam video ini, cikgu telah lengkapkan dengan tanda baca yang sesuai. 1. Syabas Hasan, Idris dan Kok Bun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Murid, dalam ayat yang pertama, awal ayat dan di akhir ayat ada kata pengikat. Kemudian diikuti tanda koma dan tanda seruan kerana di situ ada kata seru, iaitu syabas. Ayat yang kedua pula ialah kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, kata Cikgu Ramlan lagi. Dalam ayat yang kedua ini, cikgu letakkan tanda seru kerana di situ Cikgu Ramlan ada menegaskan dengan perkataan perlu supaya murid-murid tidak lupa isi maklumat dalam borang kebenaran. Dan di akhir ayat sudah tentulah tanda noktah, iaitu untuk berhenti. 1. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan.
Murid-murid, jelas ini ialah ayat pertanyaan, maka kita akan gunakan tanda soal. Ayat yang kedua pula, nah, ini sijil kelahiran kamu. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat Malaysia. Murid-murid, nampak dengan jelas kan di situ ada perkataan nah. Nah itu ialah kata seru. Jadi, tentulah selepas ayat itu ialah tanda seru. Ayat ketiga. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Murid-murid, jelaskan ini ayat pertanyaan. Maka kita akan gunakan tanda soal. Ayat keempat. Amboi, bijaknya anak ayah, kata ayahnya sambil melihat borang yang dilengkapkan oleh Hasan. Murid-murid, ayah Hasan memuji Hasan dengan menggunakan perkataan kata seru. Jadi, di situ tentulah kita akan gunakan tanda seru. Murid-murid, sekarang mari kita sambung pula dengan buku aktiviti jilid 2. Aktiviti 3A. Edit tanda baca. Isi borang pendaftaran sekolah. Murid-murid, perhatikan tanda bacaan dan huruf yang berwarna merah di dalam petikan ini. Murid-murid, tanda baca yang pertama ini ialah tanda koma. Ia digunakan untuk memisahkan perkataan nama dan alamat kerana itu adalah beberapa perkataan yang mempunyai maksud berbeza. Jadi, ia perlu dipisahkan dengan tanda koma. Manakala seterusnya, di akhir ayat diletakkan tanda noktah, tanda berhenti. Seterusnya ialah penggunaan tanda soal dan pengikat kata kerana ianya adalah ayat pertanyaan dan akhir ayat dialog. Ini pula ialah perkataan kata nama khas iaitu Malaysia. Jadi, kita perlu letakkan M dengan huruf besar. Ini pula ialah tanda seru dan pengikat kata kerana di situ ada kata seruan dan di akhir dialog. Kata seru di situ ialah wah. Murid-murid, mari kita sambung pula dengan aktiviti 3B. Betulkan tanda baca, kemudian murid-murid perlu salin semula ayat. Murid-murid, lihat tanda baca berwarna merah untuk nombor 1 ialah tanda soal kerana itu ialah ayat soalan. Manakala bagi ayat yang kedua ialah tanda noktah kerana itu ialah di akhir ayat. Murid-murid, pada ayat yang ketiga diletakkan tanda seruan kerana ada A. A ialah kata seru. Nombor 4 pula ada tanda koma di situ kerana beg, bekal dan botol air adalah contoh yang berbeza dan mempunyai makna yang berbeza. Tetapi dalam satu ayat, maka kita perlu gunakan koma, tanda koma sebagai pemisah antara perkataan. Murid-murid, kamu boleh ulang siar video ini untuk pengukuhan dan lebih faham lagi.